TV KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Tapi sebelum tu, untuk makluman anda penonton, sebentar tadi guru penyampai kita tidak memakai pelitup separuh muka kerana untuk memastikan sebutan bacaan Al-Quran dapat diperdengarkan dengan lebih jelas. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk terus patuhi dan jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal, dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu Usul Ad-Din, berkenaan tentang prinsip akhlak Islam. Bersama dengan guru kita yang sadar kacak segak, tak bukan, iaitu Ustaz Muhammad Rasul Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiyah Tangkak, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi Ustaz. Segak hari ni Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hakim pun apa kurangnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Okay, jemput Ustaz pakai cecair pembasmi kuman. Okey, kemudian saya pula pakai cecair pembasmi kuman. Dan yang kedua, di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal paling kurang 1 meter dan terus pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, tadi saya tertanya-tanya juga, apa kaitan gimmick Ustaz yang baca Quran tadi dengan kita punya topik pada hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Hakim, tadi kalau kita lihat pada ayat Quran yang saya bacakan sebentar tadi, itu adalah ayat yang dipetik daripada surah An-Nahl ayat yang ke-90, yang mana dalam ayat berkenaan menceritakan berkaitan dengan ada 3 perkara yang sangat utamalah, sangat besar, yang mana membincangkan berkaitan dengan prinsip akhlak Islam. Iaitu yang pertama, menceritakan berkaitan dengan kelebihan ataupun perlunya kita berlaku adil dan ihsan. Yang kedua, berkaitan dengan perlunya kita untuk memberikan sedekah kepada kaum kerabat. Dan yang ketiga, fokus berkaitan dengan jangan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang, merujuk kepada kezaliman, perkara fahsyat dan perkara mungkar, insya-Allah. Okey, jadi itulah 3 perkaranya. Dan apakah Ustaz objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, untuk Usuluddin ni ada lebih kurang dalam 5 perkara utama berkaitan dengan objektif pembelajaran. Yang pertama, untuk memastikan murid-murid dapat menyebut perkataan yang terpilih, perkataan Al-Quran yang terpilih. Yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan ayat Quran dengan baik daripada ayat Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, dia merujuk kepada paksi ayat, yang mana ada 3 paksi ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah bertentangan ataupun berkenaan dengan pengajaran daripada ayat Quran. Okey, jadi ada 5 perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus ya Ustaz
dalam kelas kita pada hari ini. Jadi teruskan fokus dan teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah rendah kerana kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustaz kita yang kacak lagi segak, Ustaz Muhammad Rasul Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah Tangkak Johor. Dan suka diingatkan sekali lagi kepada anda, ingat di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal, dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman. Mudah-mudahan kita menang menentang COVID-19. Okey Ustaz. Tadi Ustaz, bila Ustaz baca ayat Quran, Ustaz, saya terperasan ada beberapa perkataan sebenarnya. Antaranya al-adl, antara yang kedua ialah wa ita'i. Jadi apa maksud perkataan tersebut Ustaz? Baik, baiklah Hakim. Baik, kalau kita lihat untuk pembelajaran ataupun pembelajaran kita adakan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tafsir. Tafsir. Bila mana tafsir ini memang tidak lari daripada membahaskan berkaitan dengan makna-makna kalimah Al-Quran yang terpilih. Okey. Jadi di sini ada beberapa kalimah yang terpilih yang telah ditentukan untuk semua pelajar mengetahui apakah kalimahnya berserta dengan apakah dia punya makna kepada kalimah yang ada dalam ayat Quran tersebut. Baik, jadi kita akan lihat satu persatu yang ada. Kalau kita lihat ada tujuh kalimah yang telah dipilih. Kalau kita lihat tu banyak kalimah tu, tapi yang dipilih cuma ada 7 saja kalimah. Yang itu yang akan kita bahaskan. Kita akan lihat satu persatu apakah makna-makna kalimah yang ada pada kalimah tersebut. Okey, baik Ustaz. Mungkin Hakim boleh bacakan dulu apa kalimah yang pertama? Okey, yang pertama bil adli Ustaz. Betul Okey, betul. Bil adli. Jadi dia punya makna kalimah dia adalah al-insaf. Al-insaf fil amri wa tajannabu al-zulmi wal jura wa yata'u kulli dhi haqqin haqqahu. Agak Hakim tahu tak maksud dia apa? Tak pasti Ustaz. Tak pasti, baiklah Hakim. Sebab ayat dia pun panjang ni. Ya, betul Ustaz. Baik, kalau kita lihat maksud dia, al-insaf tu maksudnya al-adlu. Insaf tu maksudnya al-adlu, maksudnya keadilan. Keadilan fil amri, dalam setiap perkara yang dilakukan, dalam sesuatu perkara. Wa tajannabuz zulma, dan bila mana kita melakukan satu perkara tu, kita kena jauhkan diri kita daripada kezaliman. Wal jura, dan juga ketidakadilan. Wa yata'u kulli dhi haqqin haqqahu, dan kemudian kita kena letakkan ataupun berikan hak yang sepatutnya kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Itu dinamakan adil. Okey, itu yang pertama. Okey, next untuk kalimah yang kedua. Yang kedua al-ihsan. Al-ihsan. Okey, baiklah, kalau kita lihat di sini, ihsan dia punya makna kalimah dia adalah itqanul amal au naf'ul khulqi. Itqanul amal au naf'ul khulqi. Makna ada dua. Ada dua perkara ataupun ada dua makna kalimah bagi al-ihsan. Yang pertama, itqanul amal, iaitu merujuk kepada bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Itu ihsan. Dan yang kedua adalah naf'ul khulqi, iaitu merujuk kepada kita kena memberikan manfaat kepada makhluk yang berada di sekeliling kita. Okey, itu yang kedua. Okey, seterusnya untuk kalimah yang ketiga. Yang ketiga wa ita'i. Wa ita'i. Baik, wa ita'i ini dalam Quran tu dia merujuk kepada wa ita'iz zakah. Wa ita'iz zakah. Jadi dia ambil ita'i saja. Zakat tu semua maklum lah kan? Zakah tu zakat. Betul. Semua sedia maklum. So, wa ita'i di sini maksudnya i'ta'. I'ta' tu apa? Memberi. Memberi. Memberi ataupun mengeluarkan zakat. Jadi i'ta' tu mana memberi ataupun kita mengeluarkan. Baik, yang keempat, zil qurba. Zil qurba. Zil qurba maksud di sini mudah je. Di bahasa Melayu pun kita sebut dengan perkataan yang sama, iaitu qarabah. Iaitu kerabat. Kerabat. Kaum kerabat. Kaum kerabat. Maksudnya kaum kerabat ni orang-orang yang terdekat dengan kita. Dia lain. Maknanya istilah bahasa Arab ni, kalau qarabah tu kaum kerabat. Kalau sahabat. Kalau manusia lain selain daripada kaum kerabat tu tidak dinamakan sebagai kerabat. Kemudian yang kelima.
Al-fahsya'i. Al-fahsya'i. Fahsya ni adalah kalau dinyatakan di situ az-dzunub al-mufritah fil qabhi. Dosa-dosa yang mana al-mufritah, yang dilakukan secara melampaui melampaui batas, fil qabhi, dalam keburukan dosa tersebut. Sebab dosa ni banyak. Jadi di al-fahsya ni dia fokus pada dosa yang mana dilakukan secara melampau. Secara melampau. Tetapi ada istilah yang lebih melampau lagi lah. Kalau yang lagi satu, yang keenam tu. Itu yang lebih teruk lagi lah istilahnya. Iaitu wal-baghi. Wal-baghi. At-tatawul wat-tajabbur 'ala nas. Dia kalau kita lihat dalam bahasa Arab ni, cantiknya bahasa Arab ni. Dia kalimah yang menunjukkan terhadap sesuatu perkara tu pelbagai. Banyak kalimah. Kalau kita mungkin sebut dosa je. Betul. Dosa lah. Sama ada mungkin kalau pecah sikit pun dosa besar, dosa kecil. Itu je. Tapi dalam bahasa Arab dia ada al-fahsya, dia ada al-munkar, dan di sini dia ada yang ketiga disebut al-baghyu. Al-baghyu ni maksudnya at-tatawul wat-tajabbur 'ala nas. Maksudnya berterusan. Mana dosa yang dibuat tu secara berterusan, wat-tajabbur dan dilakukan dalam keadaan ganas. 'Ala nas, ke atas manusia. Okey, itu masuk al-baghyu. Dan yang ketujuh, perkataan yang terakhir, ya'izukum. Mana Allah Taala tutup akhir ayat Quran tu, ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya'izukum ni maksudnya apa? Allah Taala cakap ya'murukum wa yanhaakum. Mana Allah Taala nak memesan ataupun nak perintahkan kepada kita, ya'murukum wa yanhaakum, perintah dan juga larang. Jadi nasihat Allah Taala sini ada dua lah. Merujuk kepada perintah dan juga larangan. Okey, itu adalah makna kalimah yang terpilih daripada banyak kalimah yang ada tu, ada 7 kalimah yang terpilih ni. Okey? Okey Ustaz. Boleh faham Kim? Boleh Ustaz. Okey. Jadi seterusnya bila mana kita dah selesai membahaskan tentang kalimah-kalimah terpilih, dalam usuluddin juga, dalam bab tafsir ni, ia juga menyentuh berkaitan dengan syarah. Syarah tu adalah antara elemen yang turut penting dalam tafsir. Kalau kita belajar tafsir ni, kalau tak faham dia punya syarah, dia ibarat macam terjemahan lah. Betul. Kalau terjemahan tu dalam bahasa Melayu, tapi kalau syarah ni dalam bahasa Arab. So murid kena faham apakah dia punya huraian ayat yang dinyatakan terhadap satu potongan-potongan ayat yang dinyatakan. Okey, jadi kita akan lihat apakah dia punya syarah bagi potongan-potongan ayat tertentu. Baik. Okey, mungkin boleh Hakim bacakan dulu untuk yang pertama, kita lihat. Okey, boleh. Amarallahu ta'ala ibadihil mu'minin al-adl fi kullil umur wa huwal insaf. Baik, untuk syarah yang pertama yang ada pada petikan ataupun pada potongan ayat, innallaha ya'muru bil adli. Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-Nya, amarallahu ta'ala ibadihi al-mu'minin al-adlu. Iaitu syarah yang pertama, kata kuncinya adalah adil. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita berlaku adil fi kullil umur, dalam setiap perkara. Maksudnya bukan sahaja perkara-perkara yang mungkin pada kita mungkin melihat perkara itu hanya perkara-perkara yang melibatkan solat, hubungan dengan Allah Ta'ala sahaja. Tidak. Semua perkara. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Ke sebesar-besar perkara. Daripada perkara yang melibatkan hubungan kita dengan Allah SWT, sampailah perkara yang melibatkan hubungan kita dengan manusia sekalipun. Bahkan dengan makhluk-makhluk lain pun sama. Binatang, haiwan pun sama juga. Tumbuhan. Jadi itu yang dikatakan al-insaf. Insaf ni kalau biasa orang faham bahasa Melayu, insaf ni. Insaf Ustaz. Insaf. Saya insaf. Tapi kalau lihat dalam bahasa Arab, insaf di sini membawa maksud keadilan. Keadilan. Okey, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Okey, yang kedua, amarallahu ta'ala ibadihil mu'minin al-ihsan ila nafsi fil amal wa ila nas bi ziyadah wa du'a wa huwa tafaddul. Baik. Tafaddal. Yang kedua, kata kunci ataupun potongan ayat yang disyarahkan daripada ayat Quran itu adalah perkataan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita manusia ni, orang beriman ni, pertama tadi adil, yang kedua ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan kalau kita lihat dalam syarah ini, dia merujuk kepada dua perkara yang perlu kita lakukan kebaikan. Maksud ihsan di sini bermaksud membuat kebaikan. Baik, yang pertama, ihsan ila nafsi fil amal. Ihsan dalam erti kata kita melakukan kebaikan dalam pekerjaan. Dan kalau lebih mudah kalau kita faham tadi, kalau kita dalam mana kalimah tadi, dimasukkan ihsan adalah itqan. Bersungguh-sungguh.
Maksudnya di sini, bila mana kalau kita melakukan pekerjaan, kita kena Buat sungguh-sungguh. buat sungguh-sungguh. Jangan culas, jangan malas, Betul. jangan buat sambil lewa. Walaupun mungkin sekarang PDPR ataupun mungkin bekerja dari rumah sahaja, tapi tetap kita kena laksanakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, ihsan juga adalah wa ilan nas biziyadah wa du'a. Dan manakala ihsan terhadap manusia dengan kita melakukan kebaikan juga terhadap manusia dengan cara kita sentiasa menambah kebaikan itu. Maknanya bukanlah kita melakukan kebaikan kepada manusia itu sikit je. Kalau boleh sentiasa dilakukan setiap masa. Bukan hanya mungkin contoh hari ini je kita tolong kawan kita. Esok dah tak nak tolong. Tidak. Orang kata Ramadan saja Ustaz. Contoh bulan Ramadan. Ramadan saja tolong. Betul. Tidak. Dalam dia kata semua setiap hari, bahkan setiap harilah. Saya mana kita boleh bantu, kita bantu sesama manusia. Dan bahkan doa, dan bahkan juga kita kena doakan kepada mereka. Dan itu adalah wahwa tafaddul, itulah yang digalakkan. Okey, itu syarah yang kedua. Syarah yang ketiga. Okey, yang ketiga amarallahu taala ibadihil mu'minin bisilah zawil arham bi'taihim ma yahtahjuna ilaih. Baik, yang ketiga, syarah yang nak difokuskan di sini atau huraian yang nak difokuskan di sini, iaitu kalau kita lihat di situ Allah Taala sebut wa ita'idzil qurba. Ya. Maksudnya apa? Kita kena berikan sedekah kepada siapa? Kepada zawil arham. Zawil arham di sini kalau kita lihat dalam makna kalimat tadi, dia merujuk kepada kaum kerabat. Ya. Iaitu mereka-mereka yang dekat dengan kita. Kalau dilihat dalam syarah ni, yang dikatakan zawil arham ni merujuk kepada ibu bapa, isteri, anak-anak dan sebagainya. So, kalau kita lihat mungkin kita faham sedekah ni macam bagi sedekah pada biasanya masuk dalam tabung. Ya, betul. Contoh sekarang isu di Palestin, bagi Palestin. So bagi yang jauh-jauh je kita bagi. Tapi yang dia dekat, yang orang paling dekat dengan kita tak bagi. Jadi yang utamanya Allah Taala perintahkan kepada kita bagi sedekah tu pertama kena jaga hubungan dengan zawil arham. Itu orang yang terdekat dengan kita. Baik, next yang seterusnya. Syarah yang keempat. Okey, seterusnya wa yanhahumullahu ta'ala an kulli qabih minal amal wal qawli wa jami'i ma ankarahu syara'. Baik, yang keempat, antara potongan ayat yang turut disyarahkan ataupun dihuraikan di sini, iaitu Allah Ta'ala menyebut tentang 3 perkara. Wa yanhakum anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya. Okey? 3 perkara. Iaitu Allah Ta'ala melarang kepada kita daripada melakukan semua jenis kejahatan, keburukan, minal amal wal qaul. Yang mana kejahatan dan keburukan ni merangkumi 2. Perbuatan dan juga percakapan. Bahkan saya kira boleh masuk lagi satu, kalau termasuk juga di sinilah. Dia tak nyatakan. Iaitu wa jami'u ma ankarahu syar'i. Dan apa sahaja atau semua perkara yang dimurkai oleh syarak. So contoh macam sekarang, mungkin kalau ada orang yang nak berhujah, kalau gitu kita tulis kat Facebook, tak kira lah kejahatan. Tidak. Apa sahaja yang dilarang oleh syarak, termasuklah kita menulis di media sosial, apa sahajalah kan, di WhatsApp, itu juga dikira sebagai kejahatan. Oh, itu pun dikira Ustaz. Kena hati-hati lah Ustaz. Kena sebelum hati-hati nak tulis. juga. Ya, betul. Berfikir dahulu sebelum bercakap dan menulis. Okey, dan yang terakhir. Okey, yang terakhir, fayunabbi'uhum bihi likay yatta'izu wa yatasalliku sabiliha wa ya'malu bima ja'a biha. Baik, dan yang terakhir kalau kita lihat penutup kepada ayat yang pendek ini, ayat yang pendek je. Tapi dalam ayat yang pendek ni Allah Ta'ala rangkumkan prinsip-prinsip akhlak Islam yang sangat baik sekali untuk kita sama-sama hayati. Dan penutupnya Allah Ta'ala cakap apa? Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, فَيُنَبِّهُهُمْ بِهِ لِكَيْ يَتَّعِذُوا وَيَتَسَلَّكُوا سَبِيلَهَا وَيَعْمَلُوا بِمَا جَاءَ بِهَا. Allah Ta'ala pesan, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, beri amaran kepada mereka atau kita semua, لِكَيْ يَتَّعِذُوا. Allah Ta'ala sentiasa memberikan pesanan. Pesanan kepada kita, wa itasallaku sabilah, dan Allah Ta'ala juga minta kita supaya sentiasa berada di jalan yang betul, iaitu jalan yang melakukan kebaikan dan segala macam benda-benda yang disuruh oleh perintah Allah Ta'ala. Wa ya'malu bima ja'a biha, dan seterusnya hendaklah kita mengamalkan dan melakukan perkara-perkara yang memang datang daripada Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu adalah syarah ataupun huraian yang mana menghuraikan ayat yang pendek saja tapi merangkumi hampir
5 huraian yang ada daripada ayat tersebut. Okey Ustaz, jadi itulah orang kata kesimpulan kepada ataupun dia punya ulasan tentang ayat yang Ustaz bacakan sebentar ya, tadi. betul. Jadi apa pun yang kita ingin lakukan, buat sungguh-sungguh Ustaz dan Ya, betul. fikir dahulu sebelum kita lakukan, kerana Allah sentiasa perhatikan walaupun sekecil-kecil perkara, dan benda tu niat Ustaz Ya, walaupun betul. niat kita Allah nampak. Ke niat Allah tak nampak Ustaz? Niat pun Allah Ta'ala nampak. Nampak, Ustaz? Nampak juga. Sirran wa alaniyah. Maksudnya Ya. sirran tu dalaman, alaniyah luaran lagi lah orang nampak kan. Mungkin orang nampak, orang mungkin kebanyakan yang menyangka, Allah Ta'ala nampak yang luar je. Kalau dalaman tak nampak. Tidak. Innamal a'malu binniat. Sebab tu lah dalam hadis pun Nabi sebut, sebaik-baik ataupun sesuatu amalan tu akan dimulakan dengan niat. Sebab apa? Niat tu sangat penting. Bahkan Allah Ta'ala melihat segala apa yang kita niatkan tadi tu. Okey, jadi niat pun kita kena jaga-jaga, kena sentiasa niat untuk perkara yang baik. Baiklah, kita lihat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Okey Ustaz, saya tengok banyak barang atas meja ni Ustaz. Ada topi, kasut, beg duit, kunci. Ini semua untuk apa Ustaz? Baik Hakim. Jadi untuk barang-barang yang ada dekat atas meja ni, ini adalah barang-barang yang mana kita nak kaitkan dengan paksi-paksi ayat yang ada pada ayat Quran yang kita bahaskan pada hari ini. Oh, paksi-paksi ayat. Paksi-paksi ayat tu apa Ustaz? Baik, paksi-paksi ayat ni kalau kita lihat dekat dalam tafsir ni, dia merujuk kepada, dia lebih utama, dia lebih kurang macam syarah. Seperti syarah, seperti huraian ayat, tapi dia bahaskan dengan lebih detail lagi. Kalau syarah tadi, huraian ayat tadi, dia sekadar sekali lalu je. Kita sebut sekali lalu sahaja. Tapi kalau yang muhawirul ayat ataupun paksi-paksi ayat ni, kita kupas dengan lebih mendalam lagi untuk setiap satu daripada 3 paksi yang ada dekat dalam ayat Quran tadi tu. Itu yang kita nak bahaskan. Jadi dia ada kaitan lah dengan kita punya kasut, topi ini dan juga beg duit dan kunci Ustaz Ya, betul. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama Ustaz? Okey, yang pertama kalau kita lihat, paksi ayat yang pertama iaitu al-amru bil adli wal ihsan. Mana tadi pun kita dah lihat pada huraian ayat tadi pun dah ada disyarahkan sedikit atau dihuraikan secara orang cakap sekali imbas sahaja berkaitan dengan apakah dia adil, apakah dia ihsan. Jadi kita nak kupas pada kali ini dan pada muhawirul ayat ni kita nak detailkan lagi apakah dia yang perlu ataupun apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada adil dan ihsan ini. Baik, kalau kita lihat melalui barang yang saya bawa pada hari ini, iaitu topi dan juga kasut. Baik, apakah kaitannya kasut dengan topi? Kalau kita lihat pada topi dan kasut ni, nak kaitkan dengan adil. Saya nak kaitkan dengan adil, iaitu bagaimana topi yang murah harganya, biasa topi ni murah lah kan? Okey. Manakala kasut yang biasanya harganya mahal, ratusan ringgit, bahkan mungkin cecah ribuan ringgit. Bagaimana kasut yang berharga ribuan ringgit, kita pakai di kaki dan kita bijak-bijak lah harganya kan. Sedangkan kalau kasut, kalau topi, harganya yang murah, kita junjung. Kita muliakan dia, letak di atas kepala. Jadi, di situ kalau kita lihat, sekadar satu analogi sahaja. Mana kita nak lihat di sini, perbandingan itu nak menyatakan kepada kita, berkaitan dengan adil ni, satu perkara yang begitu, apa cakap, kadang-kadang tak masuk akal lah. Kadang-kadang tak masuk akal. Tapi bukanlah maksudnya di sini kita nak menyatakan bahawasanya salah beli kasut yang harga mahal. Dan kalau beli kasut mahal, kita tak bijak simpan dekat dalam almari, tak juga. Sebab kalau dari sudut kualiti pun kalau kita lihat, memang kasut yang mahal tu dipakai ataupun dibeli sebab kasut yang mahal ni kebiasaannya ada kualitinya. Lebih selesa. Lebih selesa, kualiti, dan kita pakai akan tahan lama. Betul. Berbanding kalau kita beli yang murah. Itulah
Cuma kita nyatakan sini, dari sudut adil, bukanlah kita nilai begitu. Kalau anda kata kita nilai adil tu dengan cara harga, memang tak masuk akal lah kan. Beli mahal bijak. Tak guna Betul, juga. Ustaz, betul. Tapi, adil yang kita nyatakan di sini, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Quran tadi, adil tu adalah dengan kita meletakkan pada tempatnya. Dan kita berikan hak tu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Itu yang dikatakan adil. Contoh macam dalam keluarga, ada anak perempuan, ada anak lelaki. Betul. Dan kalau kita sebagai ayah ataupun sebagai ibu bapa nak belikan sesuatu untuk anak kita yang ada anak lelaki, ada anak perempuan. Adakah dengan kita membelikan satu barang yang mesti sama untuk lelaki dan perempuan? Tak. Mesti Untuk lain mainan kan, patung. Takkan nak Betul. belikan anak lelaki dengan patung juga. Betul. Maka itu bukanlah adil yang kita nak bahaskan di sini. Tapi adil itu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dinamakan adil. Tapi kalau kita buat macam tadi, maksudnya beli anak patung juga untuk anak lelaki, itu yang kita dah masuk kepada satu bab yang dikatakan zalim. Ya. Yalah, sebab kita memberikan anak patung kepada anak lelaki. Tak kena pada Tak tempatnya, kena Ustaz. pada tempatnya. Baik, itu adalah berkaitan dengan adil. Baik, kemudian yang kedua, yang turut dibahaskan ataupun paksi ayat yang dibincangkan di sini adalah berkaitan dengan ihsan. Ihsan ni kalau kita lihat banyak. Dia satu skop yang sangat luas. Bahkan dalam satu hadis pun Nabi sebut, ihsan itu adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kama qala Nabi SAW. Maksudnya ihsan ni kalau kita Nabi sebut, ihsan tu seolah-olah kita beribadah tu seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala. Tapi kita tak nampak Allah. Tapi yang pasti Allah Ta'ala nampak kita. Fa innahu yaraka. Itu paling pasti. Baik, itu ihsan yang luas lah, besar maksudnya. Tapi yang nak dibahaskan ataupun paksi ayat yang dibahaskan di sini berkaitan dengan ayat Quran ni adalah, tadi pada syarah pun kita dah sentuh sikit, iaitu yang pertama, ihsan dari segi pekerjaan, iaitu itqan. So kalau kita bekerja, macam saya dan juga Hakim melakukan pekerjaan kita sendiri, masing-masing ada pekerjaan dia, dan mungkin kru-kru pun ada pekerjaan dia, kita melakukan pekerjaan dengan kita bersungguh-sungguh. Kalau kita sambil macam mana? Kita pun tak ambil peduli, lantaklah, nak jalan-jalan lah, Masuk jalan lambat. masuk lambat, tak ikut masa, balik cepat sesuka hati kita. Kan. Jadi itu tidak bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. So ihsan di sini dari segi pekerjaan meminta kepada kita supaya itqan fil amal, bersungguh-sungguh, tekun dan laksanakan satu pekerjaan tu dengan penuh dedikasi. Itu dikatakan ihsan. Seterusnya, dalam ihsan ni juga Allah Ta'ala ataupun dalam tafsir juga menyentuh ihsan dari segi alannas. Ihsan terhadap manusia. Ihsan terhadap manusia maksudnya kita melakukan kebaikan terhadap manusia. Maksudnya, bila mana kalau kita berhadapan dengan manusia, tak kisahlah sama ada yang Muslim ataupun non-Muslim, kita perlu bahkan wajib untuk kita nak melakukan kebaikan kepada semua orang. Walaupun pada hakikatnya, contohlah, kalau kita berhadapan dengan manusia, kadang-kadang manusia akan ada di kalangan manusia yang melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi Islam, kalau kita lihat, Islam menyuruh kepada kita, walaupun kita ada orang melakukan kejahatan kepada kita, kita perlu juga balas dengan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun Nabi SAW diejek, dibaling dengan batu oleh orang-orang musyrikin dan sebagainya, Nabi tetap membalasnya dengan kebaikan. Baik, itu adalah paksi yang pertama, iaitu adil dan juga ihsan yang maksudnya membuat kebaikan. Baik, yang kedua. Okey, yang kedua ni apa, Kim? Fadlu i'ta'il sadaqah li zawil qurba. Agak-agak apa maksud dia? Kita bagi sedekah kepada yang terdekat, kaum kerabat. Di sini paksi yang kedua yang Allah nak minta kepada kita untuk kita semua lakukan bersama dan kita fahami dengan baik, yang murid-murid sekalian, iaitu kita kelebihan untuk kita memberikan sedekah kepada kaum kerabat. Maksudnya di sini sedekah tu banyak. Banyak sangat. Bahkan mungkin kita lebih melihat sedekah tu, kebanyakan manusia mungkin beranggapan sedekah tu cukuplah, ataupun mungkin bagi sedekah pada mangsa banjir, ataupun kalau dia nak bagi sedekah mungkin untuk orang Palestin, ataupun mangsa-mangsa yang tertentulah yang ada terkena musibah. Tapi kadang-kadang manusia terlupa dan kita terlupa. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, saudara mara kita yang
juga ada masalah. Yang memerlukan Yang kepada juga kita. memerlukan. Sebab itulah di sini, dalam Islam, kalau kita lihat, Islam menegaskan perlunya ataupun kelebihan untuk kita memberikan sedekah tu kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni siapa? Baik, kaum kerabat ni merujuk kepada ibu bapa, isteri, anak-anak, saudara mara, sebelah isteri, sebelah ayah, sebelah ibu, dan segala, maksudnya dari segi mudah faham, kaum kerabat ini merujuk kepada mereka yang ada pertalian darah dengan kita. Jadinya, selagi mana ada di kalangan ahli keluarga kita yang kita sebutkan tadi tu, yang ada dalam kita sebut yang memerlukan, yang berada dalam kesusahan, selagi itu wajib bagi kita untuk menghulurkan bantuan kepada mereka. Betul Ustaz, sebab saya tengok hari ini ramai orang sedekah memang ramai buat, Ya, tapi betul. antara kesilapan yang perlu kita perbetulkan ialah kita kena lihat dahulu antara kaum kerabat kita mana yang memerlukan. Betul Ustaz? Betul. Sebab mungkin saya tengoklah, mungkin isu yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita, mengapa mereka tak nak berikan sedekah tu kepada kaum keluarga mereka, kaum kerabat dan sebagainya. Mungkin kerana mereka melihat andai kata mereka memberikan bantuan kepada kaum kerabat mereka, contohlah kan, biasa tengok dalam drama-drama kan, dia kata bagi nanti dia malas nak kerja, saya bagi. Tapi dalam masa yang sama mereka malas nak bekerja. Sebab apa? Sebab mereka tahu kita akan bagi bantuan kepada mereka. Jadi itu mungkin antara alasan-alasan yang biasa kedengaran lah. Mereka-mereka yang bukan tak nak, dia pernah bagi. Tapi bila mana dah bagi sekali, istilahnya dah bagi minta lutut, minta lutut pula. Macam itulah istilahnya. Maksudnya dah bagi betis, dah bagi betis, minta paha. Macam tu. Maksudnya, betul. Sepatutnya orang yang dibantu tu pula, dari satu segi, kita contohlah kalau kita berada dalam kesusahan dan ada di kalangan ahli keluarga kita bantu kita. Kita yang menerima bantuan tu, alhamdulillah. Itu memang satu kesyukuran lah sebab kita menerima bantuan daripada mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita selaku orang yang menerima bantuan, kita juga kena usaha untuk nak mengubah dari segi kita punya kehidupan. Takkanlah kita nak berharap daripada bantuan semata-mata. Macam itulah. Tapi ala kuliah, dari segi kelebihan bersedekah ni, sebaik-baiknya kita usahakan pastikan di kalangan kaum kerabat kita, ahli keluarga, isteri, anak-anak terutamanya lah, ibu bapa dan sebagainya, adik-beradik kita, mereka semua tu tidak berada dalam kesusahan. Sebelum kita nak bagi sedekah pada orang lain, kawan-kawan kita ke, nak bagi sedekah kepada Palestin ke dan sebagainya, pastikan kaum kerabat kita tak ada yang tercicir daripada menerima bantuan tersebut. Ini paksi yang kedua Ustaz Ya, ini paksi yang kedua. Yang ketiga bagaimana pula Ustaz? Baik, manakala yang ketiga pula, ini sikit panjang sikit lah. Dan sedikit dia merujuk kepada ataupun nak membahaskan pada tiga perkara. Iaitu an-nahyu anil fahsya wal munkar wal baghi. Nampak pendek kan? Dia ada kaitan ke Ustaz dengan kita punya ni ya betul, baiklah. Jadi kalau kita lihat untuk an-nahyu anil fahsya wal munkar wal baghi ni, dia merujuk kepada kejahatan. Kejahatan, segala macam perkara-perkara mungkar dan juga segala perkara-perkara yang melampau. Dan dia merujuk kepada tiga perkara yang berbeza. Fahsya lain, mungkar lain, baghi pun lain. Kalau setakat yang Hakim faham agak-agak apa beza di antara ketiga-tiga? Selain daripada beza dari sudut perkataan lah. Iaitu dari sudut dia punya kesilapan Ustaz. Fahsya itu, bab kata Ustaz tadi, dia fahsya kesilapan yang tidaklah seteruk seperti baghi tadi Ustaz. Yang lebih tersasar, yang orang kata buat dalam keadaan yang ganas, selalu. Betul ke Ustaz? Okey, betul. Cumanya di sini kalau kita lihat, dalam mani kalimah tu disebutkan fahsya dan juga baghi sahaja. Tapi mungkar tidak dinyatakan. Sebab apa? Sebab mungkar ni biasa kita dengar. Dalam Quran pun Allah Taala biasa sebut mungkar, kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. So, majoriti di kalangan kita jelas. Tapi kita kena faham jugalah apakah beza di antara ketiga-tiga istilah ini. Baik, untuk fahsya ni, kalau kita lihat dalam tafsir ini menjelaskan, fahsya ni merujuk kepada perkara-perkara yang melibatkan kejahatan dari segi perbuatan dan juga percakapan. Dua tu Ustaz? Dua tu. Perbuatan, percakapan dan perbuatan. Tetapi, dari konteks ayat ini, dia punya fokus dia lebih merujuk kepada zina. Sebab itulah kalau kita lihat, ayat berkaitan dengan zina pun Allah Taala sebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah.
fahisha ni merujuk pada buruk, sangat buruk. Betul. Dan keburukan fahsya ni merujuk kepada Zina. Baik, manakala mungkar pula, dia merujuk kepada perkara yang lebih umum daripada fahsya. Maksudnya dia kemungkaran yang termasuklah zina pun masuk situ, mencuri pun masuk sama. Okey. Segala bentuk kejahatan berada dalam mungkar. Manakala fahsya ni hanya merujuk kepada zina sahaja kalau diikut pada tafsir tersebut. Dan yang terakhir, baghy ni merujuk kepada sesuatu yang melampaui batas. Maksudnya kalau kita lihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia ni, mungkin biasalah contoh. Biasa kalau kita nauzubillah tadi, kalau seseorang yang buat kejahatan, biasa kalau mencuri je. Ya. Tapi yang dikatakan melampaui batas ni, mencuri dah satu hal. Kemudian dia bunuh pula. Bunuh pula. Dah Orang yang melampau. dicuri itu. Mencuri, dia bunuh pula. Mungkin nauzubillah dia zina pula, dia berogol pula. Maka dosa-dosa yang berterutan ataupun yang disertai, dosa yang pertama tu disertai dengan dosa-dosa yang lain, itu yang dinamakan sebagai melampaui batas. Jadi larangan yang Allah Ta'ala perintahkan daripada ayat ni berbentuk simple je, tiga perkara ni. Tapi dalam tiga perkara kejahatan ni terkandung begitu banyak kejahatan yang perlu sama-sama kita elakkan. Okey, baik. Jadi itulah tiga perkara fahsya, mungkar dan baghy itu yang perlu kita jauhkan kerana ketiga-tiga ini mengundang kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Betul. Okey Ustaz. Jadi contohlah macam fahsya, mungkar, baghy ni Ustaz. Kita dah tahu dah ini merupakan antara perkara yang bila kita buat Allah akan murka. Jadi apa Ustaz tindakan yang perlu kita lakukan supaya tak terjebak kepada tiga perkara ini? Baiklah, kalau kita lihat an-nahyu 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ni, dia adalah akhir dalam prinsip akhlak Islam yang ada dalam ayat ni. Jadinya, untuk mengelakkan daripada melakukan ketiga-tiga perkara yang fahsya, mungkar dan baghy ini, kita perlulah sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan andai kata dari sudut fahsya mungkar ni, kebanyakan kalau perkara-perkara mungkar yang dilakukan ini dan juga kejahatan yang dilakukan ni, kebanyakannya dilakukan kerana kita jauh daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan bukan dengan majlis-majlis ilmu. Kita tak sibukkan diri kita dengan ulama. Maka atas sebab itulah mudah bagi kita untuk terjebak dengan salah satu daripada ketiga-tiga perkara ini. Okey, jadi untuk kita dijauhkan daripada tiga perkara ini, jom sama-sama kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan ustaz kita, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke ustaz? Boleh, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Rasul Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah Tangkak Johor. Baiklah Ustaz, banyak yang telah kita belajar pada hari ini, sudut ma'anil kalimah mukhtarahnya, syarah ayatnya, mahawirul ayat, paksi ayatnya. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Apakah pengajaran ayat yang boleh kita ambil Ustaz? Baiklah Hakim. Jadi untuk akhir bagi pembelajaran berkaitan dengan bab tafsir ini, kebiasaannya pelajar akan diuji dan akan ditanya berkaitan dengan apakah pengajaran yang akan diperolehi daripada pembelajaran tafsir. Baik, untuk pengajaran yang ada daripada tafsir ini ada tiga pengajaran utama yang kita boleh ambil sebagai poin penting untuk sama-sama dihayati dan seterusnya diamalkan. Baik, kita lihat yang pertama. Okay, apa yang pertama Kim? Yang pertama, bayanu ajma'u ayah lil khairi wasyarri min fi Quran. Man fil Quran. Man fil Quran. Baik. Yang pertama adalah bayan ajma'ul ayatu lil khair wasyarri man fil Quran. Iaitu menerangkan ajma'u ayat, keseluruhan ayat yang ada dekat dalam Al-Quran ni, ayatul lil khair wasyarr. Ayat-ayat yang menceritakan tentang perkara-perkara yang baik, wasyarri, dan perkara-perkara yang buruk.
man fil Quran, dan apa sahaja dan sesiapa sahaja yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau lihat dalam Al-Quran ni penuh dengan peringatan daripada Allah Taala dan juga penuh dengan puji-pujian, perkara-perkara baik yang Allah Taala sebutkan. Jadi untuk ayat yang sangat pendek ini pun di sana ada perkara-perkara ataupun perkara-perkara baik yang Allah Taala ingatkan, juga ada perkara-perkara buruk yang Allah Taala pesan kepada kita supaya kita tidak melakukannya. Baik, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua Okey. tahrimul baghyu wa huwa aladhu bi jami'i surihi wa ashkalihi. Baik, yang kedua pula pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengajaran ayat ini iaitu tahrimul baghi wa huwa alazzu bi jami'i suwarihi wa ashkali. Maksudnya apa? Tahrim, pengharaman ataupun haram untuk kita melakukan al-baghyu. Untuk kita melakukan perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang melampaui batas. Wa huwa alazzu. Dan sesungguhnya baghyu ni adalah atau pengharaman tentang baghyu ni adalah alazzu. Yang paling ketat, yang paling dahsyat sekali, maknanya sangat-sangat ditekankan bi jami'i suwarihi wa ashkali. Yang mana pengharaman untuk baghyu ni dia merangkumi semua bentuk. Semua bentuk, gambaran-gambaran dan juga semua bentuk. Maksudnya baghyu ni sangat luas. Dia punya kejahatan yang dilakukan ni kadang-kadang kita tak boleh fikir. Kadang-kadang manusia melakukan kejahatan yang melampau ni sampai tak terfikir di akal kita. Kalau kita lihat dalam berita macam-macam lah kan. Kerana perkara remeh, tapi kejahatan yang dilakukan sampai melampau-lampau kan. Okey, itu yang kedua. Maksudnya Allah Taala melarang kita bukan setakat yang mungkar dan juga fahsyak. Al-baghi ni yang tekankan. Kerana baghi ni dia bukan setakat satu kejahatan, tapi dia kejahatan tu satu tapi melampau. Lebih hebat daripada fahsyak dan juga mungkar. Baik, yang ketiga pengajarannya. Yang ketiga wujubul adlu wal ihsan wa i'ta'i dzawil qurba huquqihimul wajibah minal barri was silah. Baik, yang ketiga pengajaran yang perlu kita fahami dan kita ambil perhatian iaitu tadi kita diharamkan pada kita untuk kita nak melakukan perkara yang melampaui batas. Kemudian yang wajib bagi kita pula wujubul adli wal ihsan. Iaitu pertama, wajib bagi kita melakukan ataupun berlaku adil dalam segenap perkara yang dilakukan. Kemudian ihsan, dan kita berbuat baik dalam pekerjaan sesama manusia. Kemudian seterusnya wa i'ta'i dzawil qurba. Kemudian kita bersedekah kepada siapa? Kepada kaum kerabat yang terdekat dengan kita. Huquqihimul wajibah. Yang mana memberikan sedekah pada kaum kerabat ni hukumnya apa? Wajibah. Hukumnya adalah wajib. Andai kata kita tidak melakukannya, maka kita boleh berdosa lah. Dan andai kata dituntut di akhirat, kita yang akan dituntut terlebih dahulu sebelum orang lain. Dan ini kewajipan ini juga adalah minal barri wassilah. Dia merangkumi perkara-perkara yang kebaikan al-barri dan juga wassilah, dan juga berkaitan dengan perhubungan, kekeluargaan, pertalian darah dan sebagainya. Baik, ini adalah pengajaran yang ada pada ayat Quran yang kita bahaskan pada hari ini. Baik, seterusnya Kim, untuk akhirnya kesimpulan, saya nak ulang balik. Okey. Sama-sama kita nak ulang balik daripada awal tadi, berkaitan dengan makna kalimat, berkaitan dengan syarah, kemudian berkaitan dengan mahawir ayat, dan juga yang terakhir berkaitan dengan pengajaran. Jadi cuba Hakim sebutkan dua daripada pengajaran, dua daripada makna kalimat yang Hakim boleh ingat. Antara yang saya ingat ialah yang pertama wa ita'i. Okey. Iaitu i'ta'i. Maknanya iaitu kita memberi. Ya. Okey. Yang kedua? Yang kedua ialah zil qurba ataupun qarabah, iaitu kerabat, kaum kerabat kita yang terdekat. Kaum kerabat. Okey, baiklah, bagus. Seterusnya kita lihat pula syarah. Okey. Mungkin Hakim boleh berikan dua daripada syarah yang ada. Okey, yang pertama yang saya faham berdasarkan syarah ayat ini ialah yang pertama, amarallahu taala ibadihil mu'minin al-adlu fi kullil umur wa huwa insaf, iaitu hendaklah Allah mengarahkan kita untuk berlaku adil pada setiap perkara dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Baik, mana kita kena lakukan adil pada semua perkara. Okey, yang seterusnya, apa lagi huraian yang boleh diberikan? Amarallahu ta'ala ibadihil mu'minin bisilah zawil arham bi'a'ta'ihim ma yahtajuna ilaih, iaitu Allah mengarahkan kita untuk kita menjaga hubungan baik silaturahim kita dengan adik-beradik dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Ya, betul. Maksudnya merujuk kepada sedekah. Hendaklah kita beri sedekah kepada kaum kerabat, adik-beradik. Okey, seterusnya kita lihat pula di sana ada 3 paksi. Dan paksi itu memang panjang lebar lah. Saya minta
Hakim cuba jelaskan satu sahaja paksi yang difokuskan pada ayat Quran yang pendek ini, dan paksi tersebut merujuk pada prinsip-prinsip lah. Apa satu prinsip yang Hakim betul-betul faham dan Hakim boleh huraikan dengan ringkas. Okey, yang saya faham ialah antaranya al-amru bil adli wal ihsan, iaitu hendaklah kita berlaku adil dan juga membuat kebaikan kepada bukan sahaja diri kita, bahkan seluruh manusia di sekeliling kita. Okey, bagus Hakim. Jadi itu adalah salah satunya adalah ihsan. Ya, betul. Okey, bahkan kalau lihat banyak lagi lah dia punya paksi dia, prinsip dia. Baik, dan yang terakhir adalah pengajaran. Okey, apakah pengajaran yang paling mudah yang Hakim boleh ambil daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu hendaklah kita ini wujubul adlu wal ihsan wa i'ta'i dzawil qurba huquqihimul wajibah minal barri wasilah, iaitu tak dapat tidak kita ni wajib untuk memberikan ataupun membantu kaum kerabat kita yang dalam kesusahan. Jangan kita orang kata tak apalah, kita bantu yang jauh-jauh dululah, sedangkan yang dekat ni perlukan bantuan kita. Okey, bagus Hakim. Jadi di sini kalau kita lihat murid sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini paling tidak perlu difahami, paling tidak satu paksi yang perlu difahami. Ada 3 paksi utama. Paling tidak satu daripadanya kalau dapat difahami dengan baik, maka insya-Allah paling tidak boleh difahami dengan keseluruhan cerita itu akan difahami dengan baik. Tapi kalau satu cerita pun ataupun satu paksi pun atau satu prinsip daripada ketiga-tiga prinsip tu murid masih belum mampu nak berikan satu jawapan dengan baik, maka di situ mungkin dari segi pembelajaran itu masih belum sempurna. Jadi alhamdulillah pada hari ini Hakim berjaya untuk nak memberikan satu satu penceritaan berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, di mana kita boleh dapatkan bahan-bahan pembelajaran ni? Baiklah, untuk bahan-bahan pembelajaran dan juga segala bentuk latihan untuk berkaitan dengan semua tajuk-tajuk pembelajaran untuk menengah rendah ni, kita boleh dapatkan di laman web sumberku yang dikeluarkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baik, terima kasihlah kepada Ustaz Muhammad Rasul Ahmad yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dari Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah Tangkak Johor, juga kepada anda yang menonton dari rumah. Jadi akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.